Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan makna puisi bagi saya. Puisi bagi saya ialah karya seni bahasa. Bahasa ialah satu-satunya alat untuk mencipta puisi. Jadi bahasa yang digunakan itu hendaklah teratur untuk mencapai tingkat tertinggi. Mungkin banyak orang mengatakan bahasa tingkat tertinggi itu ialah bahasa akademik, bahasa sains, sains sosial, sains tulen. Itu pendapat umum lah. Tapi sebenarnya bagi saya, bahasa yang tertinggi ialah bahasa puisi. Kita pernah mendengar Coleridge mengatakan, puisi ialah the best words in the best order. Artinya kata-kata terbaik dalam susunan terbaik. Jadi itu pernah saya ulas, saya tulis dalam majalah tentang apa yang dimaksudkan oleh Coleridge itu, dan saya bersetuju. Dia tidak mengatakan bahasa tercantik, dia kata bahasa terbaik. Kupasan saya dalam menyetujuinya mengatakan begini, bahawa kata-kata dalam puisi itu bukan bergantung pada sedap didengar, tapi bagus dalam susunan. Dan susunan yang terbaik dalam struktur yang tetap. Struktur itu struktur yang khusus. Struktur untuk menggunakan kata-kata yang terpilih itu. Kata-kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik hendaklah dilihat bersekali. Bukan dilihat sebagai satu yang asing. Berasingan, tidak. Tapi bersekali. Saya sebut sedikit proses kreatif. Saya menulis sajak masa. Sebagai contoh, ini saya ambil bahagian tertentu ya. Tiba-tiba muncul kata-kata seperti ini yang saya yakin susunannya dan pilihan katanya tak boleh diganti-ganti lagi. Bunyinya, ketika aku merangkak perlahan menyusuri pagarmu, hukuman tertimpa tanpa amaran. Jadi saya ulang, ketika aku merangkak perlahan menyusuri pagarmu, hukuman tertimpa tanpa amaran. Kata-kata itu menyatakan nasib manusia ataupun takdir. Apabila pada satu masa kita berada dalam riang-ria gembira, tiba-tiba esoknya atau lusanya kita menerima kesusahan. Ada sesuatu yang tiba-tiba datang menyedihkan kita, menyusahkan kita. Itulah yang dikatakan hukuman tertimpa tanpa amaran. Orang mungkin bertanya, kalau dah hukuman itu datang, apakah salah kita? Jadi itu bicara yang lain. Makan masa yang panjang pula tentang perkara itu. Jadi itu ialah tentang nasib atau takdir. Saya membaca sajak Muhammad Haji Saleh bertajuk Menanti. Saya baca berkali-kali itu. Saya dapati itu ialah gambaran kehidupan juga. Bahawa kehidupan ini ialah satu penantian. Ini membawa tema nasib lah. Kerana apa yang kita impikan tak semestinya kita capai. Tak semestinya kita peroleh. Ini kata-kata Muhammad Haji Saleh. Menanti ini seperti bersepi di sudut hari, tanpa perspektif, tanpa takkulan, yang tinggal hanya harapan. Jadi Muhammad awal-awal lagi mengatakan kita mengimpikan sesuatu, iaitu ada harapan, itu saja yang tinggal. Dan itulah kehidupan. Namun kita perlu ingat, kita jangan hanya menanti, tapi kita perlu gigih. Kita perlu gigih untuk berusaha. Itu dari segi ideanya, kita mesti gigih untuk berusaha. Dalam pemilihan kata, kata-kata untuk satu sajak, hendaknya janganlah diramalkan oleh pembaca ataupun pendengar. Jangan sebut misalnya cantik seperti bunga, jangan sebut panas seperti api. Semua itu orang ramalkan. Jadi dalam menghasilkan karya, seboleh-bolehnya kita jangan membiarkan orang meramalkan kata-kata yang hendak kita gunakan untuk sajak itu. Macam contohnya sajak tentang kegigihan atau kekuatan jiwa ini, sajak setelah diberi kebebasan oleh Barupawati Utamaju Baharum. Huruf-huruf yang kupilih, kugubah menjadi bunga, hadiah hari jadi. Jadi orang tak ramal ya. Huruf macam mana nak gubah bagi jadi bunga. Jadi itu yang saya maksudkan, orang tak ramal. Bahagian yang seterusnya mula-mula diramalkan sedikit. Bila dikatakan batu-batu kukutip,
menjadi dinding. Batu memang boleh jadi dinding. Jadi boleh orang ramal. Tetapi kemudiannya kekuatan jiwa. Tiba-tiba masuk ke jiwa. Jadi batu. Dan maksudnya kita kena kuat macam batu. Begitu. Itu yang dimaksudkan oleh Barupawati Utama Jubarum. Dan itu saja yang baik sebab tidak diramalkan. Orang tak ramal kata-kata yang kita nak pilih itu. Selepas itu kena usaha. Kita tengok pula sajak usaha. Sajak tentang usaha ini antara lain disampaikan oleh Hashim Yaakob yang memilih kata-kata yang juga tak diramalkan. Dia mengatakan usaha ini seperti mengayuh perahu di lautan. Matlamatnya untuk ke seberang. Dan dia tak sebut pun apa yang dimaksudkan yang sebenarnya itu. Kita yang menafsirkan ke seberang itu ialah apabila sampai cita-cita. Itu saya kemukakan bahagian akhir saja ni. Dayung jangan patah. Layar jangan rekah. Tiang jangan rebah. Tuhan, aku hanya mau ke seberang. Jadi dia memohon kepada Tuhan itu pada bahagian akhir. Kerana dia nak mengatakan, walaupun kita berusaha, sebenarnya kita tak berjaya kalau Tuhan tidak mau menjayakan. Tidak reda menjayakan. Tidak memutuskan untuk menjayakan kerja usaha kita itu. Dan ketika kita berduka pun, macam kita berduka, sengsara dan sebagainya, kita menghasilkan puisi yang tak diramalkan juga. Sebahagian diramal, sebahagian tak diramal tu tak mengapa. Kita ambil saja Wacana Minda, Gagak Kota. Saya ambil bahagian ini. Kadang-kadang kaki kami sakit memijak jalan-jalan berduri. Kadang-kadang sayap kami terbakar bila hinggap di dahan modernisasi. Jadi bila disebut begitu, yang bahagian awal tu kaki sakit kerana memijak duri itu dapat diramalkan. Tetapi kemudian itu sayap terbakar bukan oleh api. Saya kata kalau kita kata api itu panas apa semua itu diramalkan kan. Tapi sayap itu terbakar oleh modernisasi. Jadi ini yang kita katakan sesuatu yang tak diramalkan, kata-kata yang tak diramalkan disebut dalam sajak menyebabkan sajak itu menjadi lebih bagus. Tentang derita juga apabila Ghaffar secara langsung, Ghaffar Ibrahim, Ghaffar Ibrahim secara langsung mencipta sajak, menjudulkan sajaknya Duka. Sajak Duka itu bermula dengan kata, duka ada di ilmu. Itu kita tak ramal kan, orang nak kata begitu. Duka ada di ragu. Duka ada di jemu. Duka ada di temu. Duka ada di suka. Bahagian akhir tu, duka ada di suka. Cara Ghaffar buat ni kalau kita fikirkan begini ya. Yang pertama, dia kata duka ada di ilmu tu paling orang tidak ramal. Kenapa dalam ilmu orang boleh duka? Tapi mungkin dia nak mengatakan, bila kita menuntut ilmu tak faham, peperiksaan tak lulus dan sebagainya, itu ialah duka. Jadi itu mungkinlah. Dan mungkin ada lagi makna duka ada di ilmu. Duka ada di ragu itu, dibuatnya diragu. Selalunya kita tengok diragui, iaitu ayat tu diragui. Jadi imbuhan tu didekatkan. Tetapi di itu jauh daripada ragu. Maknanya duka ada di keraguan. Apabila kita ragu-ragu ini kita jadi duka. Demikian juga duka ada di temu. Sebenarnya di pertemuan. Dalam satu pertemuan itu kemudian berlaku perselisihan faham, terus kita berduka. Lebih baik kita tak bertemu. Kerana bila bertemu dah jadi krisis. Jadi duka ada di temu. Itu Ghaffar membuat sajak yang tidak kita ramalkan bahawa dia akan menggunakan kata-kata itu. Dan semuanya berakhir dengan you. Tiba-tiba akhir sekali pula duka ada di suka. Tak ada lagi ilmu, ragu, jemu, temu, tiba-tiba suka. Dia tak ikut rima itu. Nah, itu pun satu yang dibuat dengan sengaja oleh Ghaffar Ibrahim supaya sajaknya tidak diramalkan, bukan saja makna tetapi juga bunyi. Kita selalu memikirkan duka tu dalam hal-hal kemiskinan, hal kejahilan dan sebagainya. Tetapi Ghaffar mengemukakan duka ada di temu, di jemu. Itu adalah satu kelainan yang dipikirkan oleh Ghaffar dan diputuskan untuk berpuisi demikian. Itulah puisi. Susunan kata-kata kena rapi, istimewa,
makna jangan cepat diperolehi, tetapi ada berahsia. Tapi rahsia jangan terlalu rahsia hingga bila-bila pun orang tak dapat. Itu T. Alif Taib. Allahyarham T. Alif Taib berpesan, rahsia tu hendaklah antara rahsia dengan tak rahsia. Akhirnya kita boleh faham, pembaca boleh faham. Dari segi pembaca, sambil menikmati karya, makna dan keseniannya hendaklah dikaji dan diteliti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.